Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah Melissa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi. Presiden Emirat Arab Bersatu UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan melakukan kunjungan pertamanya ke Qatar pada Isnin sekaligus menamatkan ketegangan hubungan antara kedua-dua negara sejak 5 tahun lalu. Ketibaan beliau disambut Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Lawatan itu bagi mengadakan mesyuarat untuk memulihkan hubungan dua hala UAE Qatar dan prospek mengembangkan kerjasama. Dalam pertemuan tersebut, Sheikh Mohammed turut mengucapkan tahniah kepada Doha atas penganjuran Piala Dunia kali ini. UAE, Arab Saudi, Bahrain dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar sejak Jun 2017. Kesatuan Eropah EU mengumumkan perbelanjaan besar untuk sektor pertahanannya. Suruhanjaya Eropah memaklumkan sebanyak 1.2 bilion euro diperuntuk bagi mengusahakan beberapa projek termasuk pembangunan pesawat pejuang generasi baharu dan sistem pertahanan berteknologi tinggi. Melalui dana itu, hampir 100 juta euro diluluskan untuk program pembangunan peluru berpandu hypersonic, manakala 75 juta euro bagi memodernkan pertahanan udara. Turut dimasukkan adalah program berkenaan bantuan senjata ke Ukraine. Sekurang-kurangnya 34 terbunuh termasuk kanak-kanak dalam kejadian tanah runtuh di barat Colombia. Kejadian tercetus akibat hujan lebat yang menyebabkan tembok di lereng bukit runtuh menimpa sebuah bas dan beberapa kereta. Menurut Presiden Gustavo Petro, kejadian berlaku di bandar Pueblo Rico. Usaha menyelamat secara besar-besaran giat dilakukan. 28,000 penduduk di Pucón, Chile kini berada dalam keadaan berjaga-jaga. Ia berikutan kemungkinan berlakunya letusan gunung berapi aktif via Rica. Menurut Ketua Rangkaian Pengawasan Gunung Berapi Kebangsaan Alvaro Amigo, gunung setinggi 9,300 kaki itu mula bergegar dan mengeluarkan abu panas dan kepulan asap tebal. Susulan itu, amaran berjaga-jaga dikeluarkan bagi mengingatkan penduduk dan pendaki. Kali terakhir via Rica meletus pada tahun 1984. Ini pula kontroversi melibatkan salah seorang individu terkaya di dunia, Elon Musk. Terbaru, syarikat miliknya Neuralink Corp disiasat kerana didakwa terlibat dalam pelanggaran Akta Kebajikan Haiwan. Menurut pendakwa raya Persekutuan Amerika Syarikat, syarikat itu kini sedang membangunkan implan otak untuk membantu pesakit lumpuh berjalan semula dan menyembuhkan penyakit saraf lain. Berikutan itu, beberapa jenis haiwan dijadikan bahan kajian untuk merealisasikan penyelidikan tersebut sekaligus menyebabkan penderitaan dan kematian haiwan secara tidak perlu. Indonesia menyambung semula perlawanan Liga Bola Sepak selepas 2 bulan ditangguhkan akibat insiden rusuhan di Stadium Kanjuruhan Malang. Menteri Keselamatan Mahfud MD berkata jadual perlawanan yang telah diatur sebelum ini akan diteruskan, namun permainan akan dilangsungkan tanpa kehadiran penonton. Menurutnya, keputusan itu dibuat bagi menyokong arena bola sepak negara terutama menjelang saingan Piala AFF. Bagaimanapun, setiap perlawanan yang diadakan akan diawasi ketat polis dan Persatuan Bola Sepak Tempatan. Beralih ke Piala Dunia Qatar, Brazil dan Croatia mara ke peringkat suku akhir selepas menumpaskan lawan masing-masing di peringkat 16 terbaik. Dalam perlawanan pagi tadi, skuad kendalian Tite itu meraih kemenangan bergaya ke atas Korea Selatan 4-1. Keempat-empat gol Seleção itu diperoleh menerusi jaringan Vinicius Junior, Neymar, Richarlison dan Lucas Paqueta. Brazil akan bertemu Croatia dalam aksi suku akhir Jumaat ini. Sementara itu, Croatia mara setelah menundukkan Jepun 3-1 menerusi penentuan penalti. Ia setelah kedua-dua pasukan seri terikat 1-1 sekaligus meranapkan impian penyokong skuad Samurai Biru untuk melihat pasukan kebanggaan mereka melangkah ke peringkat suku akhir sekurang-kurangnya. Sementara itu, Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA memaklumkan satu siasatan dilakukan terhadap Uruguay susulan ketegangan melibatkan beberapa pemainnya. Menerusi satu kenyataan, badan induk itu berkata Cavani, Jose Maria Gimenez, Fernando Muslera dan Diego Godin kini berdepan tindakan tata tertib. Menurut FIFA, pemain berkenaan bertindak mengepung pengadil perlawanan Daniel Siebert semasa pertembungan dengan Ghana. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.